Selamat datang kembali semua, selamat datang ke saluran Bros of DK. Saya duduk di sini hari ini di hadapan sebuah manoir Prancis. Boleh dikatakan sebuah istana, ia lebih seperti sebuah istana. Tetapi tempat ini adalah sesuatu yang mungkin Anda belum pernah lihat sebelum ini dalam hidup Anda. Dan mungkin juga tidak ada di YouTube. Saya menjelajah Prancis dan tempat-tempat lain di seluruh dunia, dan saya semak di Google Maps untuk melihat dan mencari tempat-tempat yang terbiar. Tetapi itu bukanlah keadaannya semalam. Semalam saya pergi untuk beli pizza di bandar ini, dan saya memandu melepasi manoir ini. Dan saya terfikir sendiri, mungkin tempat ini sudah terbiar. Jadi saya panjat tembok untuk lihat sama ada ia benar-benar terbiar. Dan ia memang terbuka. Dan di dalamnya terdapat jutaan dolar dan barangan antik yang ditinggalkan begitu sahaja. Bagi saya, ini adalah salah satu tempat paling gila. Tidak, ini memang tempat paling gila yang pernah saya terokai dalam 5 tahun saya mengeroka tempat-tempat terbiar. Dan apa yang Anda akan lihat di sini hari ini, ialah memang luar biasa. Jadi, teruskan menonton video ini sampai habis kerana Anda tidak mahu terlepas mana-mana bahagian daripada ini. Jadi, jom kita teroka. Matahari sedang bersinar di bangunan ini dan ia memang menakjubkan. Keindahan pagi di sini, burung-burung sedang berkicauan dan terletak di halaman belakang rumah agam ini. Anda boleh lihat, tempat ini memang sangat besar. Saya akan bawa Anda keliling halaman belakang dulu sebelum saya tunjukkan bahagian dalam manoir yang luar biasa ini. Ini adalah bahagian belakang tempat ini seperti yang Anda boleh lihat. Wow, dan taman di sini telah menjadi sangat semak selama bertahun-tahun. Tetapi ada satu lagi bangunan yang saya ingin tunjukkan dahulu. Sebelum saya masuk ke bahagian utama, seperti yang Anda boleh lihat. Dan untuk itu kita perlu melalui halaman belakang di sini. Dan di sini, di halaman belakang istana, itu adalah rumah pembantu. Dan di rumah pembantu inilah para pembantu istana tinggal. Dan mereka tidak tinggal bersama dengan pemilik tempat ini. Dan disinilah juga mereka menyimpan kuda-kuda serta kereta kuda. Seperti yang Anda boleh lihat di dalam sini, disinilah kuda-kuda dan mungkin juga kereta kuda disimpan. Tetapi semuanya telah dikeluarkan. Anda ada lebih banyak lagi di sini. Tak banyak sangat, okey? Saya rasa sekarang masa untuk masuk ke dalam istana utama. Okey. Agak sukar. Ya, kita sudah berada di dalam. Dunia yang kita diami ini menyimpan lebih banyak harta karun daripada yang kita sangkakan. Apabila kita mula mencari, kita boleh menemui sejarah yang telah tersembunyi selama beberapa dekad. Hari ini kita akan menjelajah bilik-bilik sebuah manor Perancis yang megah yang telah dibina pada awal abad ke-19. Setiap sudut tempat yang besar ini menyimpan peninggalan purba dan barang antik yang bernilai tidak terhingga. Dan kenangan pemilik terdahulu berselerak di seluruh negara ini. Kenapa tempat ini ditinggalkan? Apa yang terjadi kepada pemiliknya? Dan siapa yang akan menuntut barang berharga di dalam tempat ini? Soalan-soalan misteri itu. Kami akan jawab semasa penjelajahan kami di tempat yang menakjubkan ini. Dan dengan tingkap itu, Anda boleh lihat yang saya memang tidak pecah masuk ke dalam tempat ini. Ramai orang akan komen bahawa tempat ini sebenarnya tidak terbiar. Tapi memang betul, seseorang telah tinggalkan tempat ini dan sekarang kita akan cari tahu kenapa. Tapi perkara pertama yang saya nak tunjukkan dalam tempat ini ialah ada banyak pelekat pada barang antik terbiar yang ditinggalkan di sini. Barang-barang ini mungkin sudah sedia untuk dilelong, tapi kemudian sesuatu berlaku kepada orang yang tinggal di sini. Tapi saya nak minta maaf awal-awal sebab saya akan cakap menakjubkan 100,000 kali.
dalam tempat ini, tapi memang menakjubkan bagaimana sesuatu seperti ini boleh ditinggalkan dalam dunia di mana kesaksamaan masih belum dinikmati semua orang. Dan orang-orang ini nampaknya langsung tak peduli tentang jutaan dolar yang mereka miliki, sedangkan ada orang lain yang kelaparan di sekeliling, di seluruh dunia. Jadi ingatlah perkara itu dan ya, dengan itu mari kita mula meneroka tempat ini. Bilik pertama yang baru saja kita masuk melalui tingkap di sana nampaknya seperti bilik tidur untuk pemilik lama. Malah ada beberapa pakaian yang ditinggalkan di atas katil. Jadi di sini ada jaket kecil di atas katil. Mungkin mereka tidur di tingkat bawah sini dan kita boleh anggap mereka mungkin sudah tua dan tak mampu naik ke atas lagi. Sebab itu mereka perlukan katil, mereka dipindahkan ke bawah. Di sini ada lukisan di dinding, tiada tanda tangan padanya. Mari kita lihat bilik ini, sudah ada sofa di sini, sofa kecil ini. Semua barang di sini ada pelekat untuk menunjukkan nombor lelongannya. Perapian dengan beberapa bunga di atasnya. Cantik sekali. Dan kemudian kita ada meja ini yang saya tidak akan terangkan secara mendalam, tetapi saya akan cari beberapa barang di sini yang boleh saya tunjukkan. Cuma mungkin ada beberapa alamat di sini, jadi saya akan berhati-hati. Ya Allah. Mari kita lihat setempos yang saya baru jumpa dari CNES ini. Ini adalah setempos antarabangsa dari tahun 1962 hingga 1982. Gila. Tetapi apa yang saya baru saja temui daripada melihat kertas-kertas di atas meja ini ialah tempat ini mungkin telah ditinggalkan pada tahun 1979 yang nampaknya agak tidak munasabah bagi saya kerana terdapat nota-nota kematian dan ada juga alamat di atasnya yang mengatakan bahawa Encik Merlot tinggal di sini dan beliau telah meninggal dunia. Tetapi saya tidak fikir tempat ini telah ditinggalkan selama 40 tahun. Itu terlalu lama bagi saya. Dan kita juga ada kabinet antik di atas ini dengan lampu ini, lampu kuarza yang cantik, sungguh satu karya agung. Saya akan tunjukkan dari sudut lain. Sebuah cermin di atas. Baiklah, dan kemudian kita masuk ke dalam lorong. Lorong ini sendiri adalah sebuah karya agung. Pertama sekali kita ada tangga kayu oak di sini yang membawa kedua tingkat tangga yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Tapi di sini lihat, mereka ada pasu di atas tangga. Cahaya masuk ke dalam bangunan memberikan suasana yang unik padanya. Ada kerusi Mesir di sini. Ia adalah satu perabot yang cantik. Mari kita teruskan masuk ke dalam lorong. Sebuah patung wanita dan ada tanda tangan di belakangnya yang saya baru sahaja nampak. Lihat ini. Mari kita lihat tanda tangan di belakangnya. Saya akan berhati-hati sedikit semasa memutarnya. Nampak Valentine atau Paris. Jadi ia dibuat di Paris. Saya tak mau rosakkan ini langsung sebab mungkin nilainya 100.000 atau lebih kurang begitu. Apabila kami mula-mula masuk ke dalam bangunan ini, kami tidak percaya bahawa tempat ini telah ditinggalkan. Saya memang tidak dapat mempercayainya. Wah. Sekarang kita ada cermin bersalut emas di sini yang menampilkan lorong itu sendiri. Dan kemudian di sini, ini adalah ruang makan tempat ini. Dan nyalakan lampunya. Ruang makan besar di mana orang penting berkumpul di sekeliling meja. Wow. Saya juga rasa tempat ini dulu digunakan sebagai ruang pameran untuk mempamerkan barang lelongan. Kita ada semua peralatan makan di sini, garpu dan sudu,
mungkin yang diperbuat daripada perak. Saya suka hiasan terbina dalam yang diukir daripada marmer ini, dengan wajah patung di bahagian atasnya. Cawan dan pinggan serta semua barang dalam almari. Dan satu lagi cermin yang cantik di atas sana. Wah, nombor 87 dalam lelongan. Tempat ini juga mempunyai dapur. Oh wow, tengoklah sawang laba-laba yang menutupi shilling di sini memang luar biasa. Dapur ini nampak agak usang bagi saya dan juga tidak langsung mencerminkan tempat ini. Ini nampak seperti, oh sebenarnya ia dapur dengan permukaan marmer penuh, jadi mungkin saya sedikit silap di situ. Tapi ya, nampak juga seperti ada orang pernah tinggal di sini. Ada pinggan dan cawan yang ditinggalkan dan ada tanda-tanda kehidupan di dalam tempat ini. Ya, malah ada makanan di sini dan di sana juga. Tapi semuanya dilitupi dengan sawang labah-labah. Malah ada beberapa botol arak juga. Di bawah sana. Dan dapur ini ada perapiannya sendiri di dapur, sudah tentu. Di dapur tiada pelekat untuk lelongan, jadi jangan fikir mereka akan mempamerkan apa-apa barang di sini yang akan dijual. Kemudian dari dapur, kita berjalan masuk ke bilik air lain. Ini adalah salah satu bilik air di tempat ini. Wah, ada juga kasut di bidet. Saya kena berhati-hati sikit di sini sebab ada kulat. Sinki berkembar. Mari kita tengok kalau ada ubat-ubatan, tengok kalau ada orang pernah tinggal di tempat ni. Mari kita tengok dinding, mungkin kita boleh jumpa tarikh ataupun sesuatu macam tu, tapi tak ada apa-apa pun. Ada ubat di sini, 2015. Okey, yang ini dari 2015. Jadi, ya, itu nampak lebih masuk akal daripada 1979 bagi saya. Sekarang kita kembali ke lorong, tapi bilik yang kita masuk sekarang memang luar biasa. Cuba tengok dan hayati tempat ini. Apa? Oh tidak, penuh dengan barang antik dan chandelier di atas lantai di sini. Ini salah satu bilik store yang saya rasa saya sebutkan tadi. Atau rumah ini dulu digunakan sebagai tempat pameran dan simpanan barang antik. Tak sangka. Mari kita masuk ke bilik ini dan saya tunjukkan apa yang ditinggalkan di sini. Lukisan yang cantik. Ini muka utama Shani. Nombor 13 dalam lelongan. Dan saya juga agak suka langsir di tingkap ini. Can you see Wall Street? Lihat piano sayap ini. Memang gila bagaimana ia direka bentuk. Ia seperti separuh piano sayap dan ia juga kelihatan lebih seperti grand piano. Mari kita lihat apa yang tertulis di sini. Ia dibuat di Strasbourg, Jerman. Ia adalah item kelima dalam lelongan. Ya Allah. Hati-hati jangan rosakkan apa-apa di sini. Kita ada lukisan di atas sini. Pasu-pasu ini boleh dijual sehingga $100.000 dan ia hanya dibiarkan di sini, terlupa begitu saja.
Saya boleh saja masuk ke sini dan ambil ini kalau saya mahu, tapi sudah tentu saya tak akan buat begitu. Di sini, di atas perapian, dengan cermin yang luar biasa di atasnya. Dan kemudian ada satu lagi bilik di sini, di sebelah. Dan ini kelihatan lebih seperti bilik di mana orang pernah tinggal di dalamnya. Mari kita lihat sekeliling tempat ini. Lihat, ada juga beberapa barang yang ditinggalkan di sini dalam kabinet. Pengisar kopi di atas sini, beberapa kertas yang saya tidak akan tunjukkan karena saya tidak mahu mendedahkan lokasi tempat ini. Maafkan saya tentang itu. Muka jam yang cantik. Wah, di sebelah sini ada semacam koleksi. Lihat ini. Wow. Juga ada batu di sebelah sini, koleksi batu juga. Lebih banyak pasu, lebih banyak pinggan, cermin yang cantik di atasnya. Piano ini nampak tidak sesuai di dalam bangunan ini, tetapi ia mungkin juga bernilai banyak uang. Eisenbach, saya tak pernah nampak jenama itu sebelum ini. Anjing menjilat arnab. Dan lihat pedang-pedang di atas perapian ini memang mengagumkan. Ia diletakkan di situ. Masa mula-mula kami masuk ke tempat ini, kami ingat kucing ini betul-betul hidup. Sebab bila anda bergerak, matanya ikut bergerak bersama anda. Ia sentiasa memandang ke arah kabinet yang sepenuhnya diukir daripada kayu oak. Maaf, apa ini? Nampak macam beg kecil untuk gambar. Oh, ini untuk kamera foto. Di sini kita ada satu lagi kerusi, meja dengan chandelier di atasnya. Boleh terus menerus ke tempat ini berjam-jam lamanya. Ini nampak seperti pintu ke ruang bawah tanah. Ah, sial, ia dah ditutup. Malah ada barang lelong di atasnya, tapi ya, jom kita naik ke atas melalui tangga yang cantik ni sekarang dan tengok apa yang kita boleh jumpa di atas sana. Jom kita tengok karya agung ni. Kerusi di sini, di tengah-tengah tangga. Jom, kita pergi ke sini dulu, ke kiri, sebab kawan-kawan saya ada di sini, mungkin di atas, sedang ambil gambar. Ada satu lagi bilik air, lebih banyak kabinet dengan bekalan perubatan milik pemilik lama. Wah! Yang ini agak kosong, sesuatu yang kita belum pernah lihat sebelum ini di tempat ini. Hanya ada sofa ini di dalam sini. Baiklah, mari kita pergi ke bilik tidur yang lain kerana saya harap yang itu lebih baik. Saya pun belum naik ke atas lagi. Jadi, semua ini juga satu kejutan untuk saya. Wah, tengok yang ini. Di tengah-tengah bilik ada pedang yang ditinggalkan. Apa? Ya Allah, sarang laba-laba menutupinya. Ada ukiran kuda di sini. Mari kita letakkan semula dengan elok.
Ya Allah. Kita juga ada pedang-pedang ini di dinding. Oh. Di sebelah sini ada satu lagi. Lihat kerusi besar di sini, di mana orang yang tinggal di sini boleh bersiap-siap pada waktu pagi. Ada beberapa peluru di atas meja kopi di sini dan sebuah bekas minuman Jerman. Ya, ada tempat untuk dilelong. Mungkin seseorang pernah tinggal di sini, dan kemudian dia meninggal dunia atau sudah tiada, lalu mereka memutuskan untuk melelong semua barang di dalam tempat ini. Tetapi belum selesai atau belum bersetuju tentang sesuatu. Wah, ada lambang perisai di sini. Lihat muka jam ini di atas cermin, di atas perapian di sini. Yang ini memang menakjubkan dan mereka letakkan ia di bawah kaca supaya terlindung dari habuk atau apa-apa saja. Wah. Di atas sana, ia kelihatan seperti gigi jerung tergantung di dinding. Coba pergi lebih dekat, Anda boleh lihat dengan lebih jelas. Wah. Apa yang kita ada di sini? Tanduk minuman Viking atau tanduk untuk ditiup. Saya tak 100% pasti. Juga ada beberapa topeng gas di sebelah dapur ini. Satu di sini. Kain seorang kesatria. Dengan pedang di belakangnya, tak mungkin. Saya akan pergi sedikit lebih dekat supaya Anda boleh mendapat gambaran tentangnya. Betapa cantiknya karya ini. Dan di tengah-tengah bilik ini, yang menjadi tumpuan bilik ini ialah katil. Ya, saya rasa begitulah keadaannya. Seseorang pernah tinggal di tempat ini dan dia telah meninggal dunia. Dan mereka telah melabelkan semua barang untuk dilelong tetapi tidak berjaya. Ada sepucuk pistol di sini. Saya mungkin tak akan pernah pegang benda seperti ini lagi dalam hidup saya. Baik. Dan chandelier itu sudah tentu. Jangan lupakan chandelier itu. Sepanjang 5 tahun saya menjelajah tempat-tempat di seluruh dunia. Sesuatu seperti ini tidak pernah berlaku kepada saya, di mana saya jumpa sebuah tempat dengan begitu banyak barang antik di dalamnya. Saya dan William hanya melihat laman lelong yang menawarkan barang-barang antik ini. Ia sudah tiada di sana lagi, tetapi ada barang-barang yang serupa. Dan ya, kabinet seperti ini dijual beribu-ribu euro dan memang luar biasa. Lihatlah barang yang cantik ini. Lihat ukiran yang cantik di sini, oke? Dan kemudian kita masuk ke salah satu bilik tidur yang paling cantik. Wah. Coba tengok yang ini, teleskop di sini yang kecil. Mungkin mereka gunakannya di atas bot. Kabinet di bawah sini. Kerusi cantik di sudut itu. Saya juga sangat suka yang ini. Ia mewakili kawasan desa Perancis. Malah ada kunci untuknya. Mari kita coba bukanya.
Ya, serta mau terbuka lagi mungkin yang atas. Tidak, juga tak boleh. Perapian yang luar biasa di sini. Maksud saya, William, coba periksa jam ini. Jam ini bernilai sekitar 2.500 euro. Juga pada muka jam. Lihat sini, ada coklat berbentuk haiwan di sini. Mari kita tengok. Oh, ini sudah tamat tempoh pada tahun 2008. Malah sudah berkulat. Wah. Oh. Dan semuanya. Oh, kita dapat gambar pertama seseorang di dalam tempat ini. Lihat lelaki ini. Dia mungkin pemiliknya, dia kelihatan agak tua dalam gambar ini, jadi dia mungkin pemilik tempat ini. Mari kita buka yang ini. Ada juga sedikit uang yang masih tinggal di sini. Wah, ini bukan, ini adalah frank Belgium lama. Unbelievable. Tak boleh percaya. Kemudian di atas kapil, kita ada lukisan yang cantik ini. Dan malaikat yang baru lahir ke dunia. Dan barang antik di atas itu dulu digunakan untuk memegang langsir yang menutupi katil. Tapi sekarang langsir itu sudah tiada lagi. Baiklah, mari kita kembali. Ini bilik air untuk bilik tidur ini. Ada satu lagi gambar di sini, tapi yang ini gambar garpu. Have a look. Saya nak tunjukkan seluruh rumah kepada anda, tapi video ini mungkin akan jadi sejam lamanya. Bukan seperti video biasa saya, tapi saya buat pengecualian untuk yang ini sebab saya memang nak tunjukkan semua yang ada dalam tempat ini. Lampu gantung di atas sini. Kabinet, cermin juga. Kembali ke lorong dan bilik tidur di hujung sana, nampak lagi gila daripada yang satu lagi. Yang ini nampak lebih seperti bilik tidur kanak-kanak. Anda boleh lihat langsirnya sangat kecil. Biasanya ada katil bujang di sini. Ada gambar di atas sini. Daripada wanita ini, daripada budak perempuan kecil di atas sini. Seekor haiwan mainan masih ada di sini. Anjing kecil. Dan topi berkuda. Mari kita lihat di dalam sini. Semua pakaian gadis kecil ini, budak perempuan kecil ini, masih ada di dalam almari. Wow. Kita ada 2 patung anak kambing ini milik budak perempuan kecil ini di atas. Di atas perapian ada pelbagai patung yang berbeza ini. Satu lagi daripada patung-patung itu. Mari kita lihat, mari kita buka satu. Dulu, ia digunakan untuk mengira wang. Ia adalah untuk perakaunan pada zaman dahulu. Dan mungkin juga digunakan sebagai meja. Tapi ia juga ada tempat-tempat rahsia kecil untuk... Saya tak pasti macam mana ia berfungsi, tapi saya rasa kalau anda tarik yang ini dan kemudian buka yang ini, ada ruang rahsia kecil untuk simpan duit anda di bawah sini dan sebagainya. Dan di belakang sana ada satu lagi. Jadi anda boleh sorok duit di dalam sini dan tiada siapa tahu di mana duit anda. Nampak? Begitulah cara ia berfungsi. Dan kemudian anda tutup semula. Anda kunci benda itu dan anda selamat.
arka seorang wanita di atasnya. Di sini ada lagi beberapa mainan kanak-kanak. Mari kita lihat di dalam bilik air beliau. Baiklah, dan kemudian dari sini kita pergi lebih jauh ke dalam rumah. Saya rasa saya sudah jelajah seluruh tingkat ini, jadi sekarang tiba masanya untuk melihat ke atas sana. Saya berhenti di sini di tangga untuk tunjukkan kepada Anda semua kepala haiwan yang tergantung di sini. Pasu ini di depan tingkap pula. Benda ini sangat besar. Anda tak boleh nampak sangat dalam video, tapi ia sekurang-kurangnya 1 meter tinggi. Lihat ke bawah sini, tangga-tangga ini. Okey, selamat datang ke tingkat paling atas rumah agam yang menakjubkan ini. 2 kerusi berlapik di sini, di sudut ini, dan saya akan mulakan di sini pada bahagian ini. Ada semacam tangga di sini mungkin untuk naik ke bumbung rumah ini. Ada tingkap langit di sini yang menerangi tempat ini di tengah-tengahnya. Wow. Cermin yang cantik, kemudian kita masuk ke dalam bilik air. Sebenarnya bilik air yang agak asas. Ini saya percaya adalah katil papan batu atau katil luncur. Baiklah, orang ramai memberitahu saya di bahagian komen juga sangat baik jika orang membetulkan saya dan berkata, ini adalah barang antik ini dan itu adalah barang antik itu. Tolong buat begitu juga untuk barang-barang di sini, sebab itu sangat membantu saya. Dulu ada cermin di sini, atau ini adalah bingkai untuk gambar atau sesuatu seperti itu. Bangunan ini semakin berkulat dari tahun ke tahunnya. Sayang sekali untuk bangunan yang begitu cantik. Bahkan tombol pintu di tempat ini diperbuat daripada emas. Wow. Kemudian kita ada kabinet di dalam bilik ini, almari maaf. Topi daripada seorang wanita dan beberapa barang lain di bawah sana. Di bawah sini adalah tandas, tapi saya tidak akan tunjukkan itu. Okay. Saya dan William baru saja meneroka ke dalam bilik kerja ini, mungkin milik pemilik tempat ini, tetapi kami jumpa koleksi batu di sebelah sini dan kami berdua sangat berminat dengannya. Dan dia sedang membuka sesuatu. Apa itu? Putar saja, putar saja. Ada batu kecil di dalamnya. Kayu. Dan awak juga jumpa batu dari tahun 1948. Oh wow, tengok sini. Ini tahun 1941, 1939. Ini mungkin kami kumpul dari serata dunia. Dulang demi dulang, batu-batu pelbagai jenis. Okey, selain koleksi batu di dalam bilik ini, kami juga ada beberapa benda lain. Dan ini mungkin merupakan bilik kerja pemilik tempat ini, di mana kami menyusun semua barang ini. Wow, ada beberapa gambar di sini. Tapi hati-hati, ada lelaki ini sedang memancing di atas bot pada tahun 2004. Wow. Lihat ini, meja di atas sini. Suka benda kalender ini. Dipusing macam tu, kalau tekan ia akan tukar bulan, saya rasa A. Setup. Oh tidak, alat pelicin kan, maaf. Almari kecil di sebelah sini. This stuff.
nggak tahu ini digunakan untuk apa. Oh, ini pipe tembakau. Maaf. Wow. Oh. Rak buku ada di sini, dipenuhi dengan buku-buku. Wow. Bilik tidur yang indah. Katil masih dikemas, ada beberapa payung di atasnya. Saya. Juga hilang. Saya suka peti harta karun ini. Mari kita buka. Ada kalender di dalamnya. Kalender Renaissance. Kerusi palsu di sini, di tepi. Netherone. Sinki dan bidet di dalam bilik tidur mereka. Botol minyak wangi dan segala-galanya. Lihat roda pemintal di bawah sini. Wow. Sungguh satu karya yang unik. Dan juga kabinet pameran ini. Oh, yang ini agak gelap. Ini adalah salah satu bilik tidur yang paling cantik di tempat ini. Mari kita masuk ke dalam. Ini bukan bilik tidur, ini lebih kepada bilik santai, bilik piano. Anda boleh lihat mereka ada piano di sini, ya. Dari Versailles. Oh, ini dari Istana Versailles, tak sangka. Lihat pada benda ini, mereka juga ada kain untuk menutup kekunci piano itu. Patung-patung yang berbeza di atas sini, sebuah kerusi di tepi sana. Apa benda-benda ini? Ia kelihatan seperti beberapa rekod tenis Asia atau rekod pingpong atau sesuatu seperti itu. Sangat menarik. Sebuah mesin jahit sinar di tepi sini. Yang itu kami jumpa agak kerap sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tidak begitu istimewa pada pandangan saya, tetapi ia mempunyai susunan yang unik dengan kerusi di hadapannya. Meja mungkin untuk seorang kanak-kanak. Nampak seperti sejenis kotak, tetapi sebenarnya ia bukan kotak. Semua majalah yang berbeza di sini dalam kabinet. Wow. Wow. Mari kita lihat yang ini. Oh, yang ini berkunci. Ini sembunyikan beberapa rahasia di belakangnya, saya rasa. Oh tidak, kenapa ia berkunci? Saya lagi nak tengok apa yang ada di belakang tu. Mungkin ada barang berharga di belakang tu. Hilang. Mari kita tengok di sini, satu lagi bilik air. Anda boleh lihat sarang laba-laba masih ada dalam tempat ini dan tiada siapa yang masuk ke sini. Selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun sekarang. Almari kecil, gambar kuda, yang ini memang tidak begitu istimewa. Katil batu tulis. Untuk pergi ke hallway. Dan kemudian kita masuk ke bilik persalinan. Orang yang tinggal di sini, bilik persalinan, wow. Itu sangat istimewa. Mari kita lihat jika pakaian mereka, ya, semuanya masih ditinggalkan di sini. Semua bag dan apa ini?
Agak menarik. Yang ini saya nak tengok satu nampak macam kertas dinding. Oh ya, ini memang kertas dinding, Anda boleh nampak. Gulung kertas dinding di sini saya. Ada satu lagi, sebuah almari kecil. Sekarang di sini kita ada pakaian orang itu. Wow, pakaian ini memang mewah. Ya ampun. Pakaian kulit haiwan, itu memang mantap, hebat. Malah baunya pun seperti haiwan. Dapat yang terakhir. Mari duduk di kursi ini dan berehat sekejap, sebab video ini agak panjang juga. Tapi saya suka setiap bahagiannya. Tempat ini memang menakjubkan bila saya masuk sini semalam waktu malam dan nampak apa yang saya terokai dan apa yang saya jumpa, ya, saya memang tak percaya dengan mata saya sendiri. Tapi sekarang saya dah rakam semuanya dan saya harap korang semua suka dengan rumah agam atau istana Perancis yang luar biasa ini atau apa saja yang korang nak panggil. Kalau korang suka, tolong tekan suka pada saluran ini. Ini membantu naikkan saluran, langgan saluran kalau nak tengok lebih banyak tempat macam ni, dan ada juga pautan kecil dalam deskripsi untuk Patreon dan korang boleh sokong saluran juga. Jadi dengan itu semua, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dan saya akan jumpa korang minggu depan seperti biasa. Bye-bye.